Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Iwanila binti Abdul Ghani dan saya akan bentangkan tentang analisa kegunaan teknologi dalam integrasi sosial di Malaysia. Teknologi telah memacu kemajuan Malaysia dalam pelbagai bidang dan kepentingan industri, termasuklah dalam pembelajaran, pekerjaan, komunikasi dan sosial. Semenjak kehadiran telefon pintar, pelbagai aplikasi juga tumbuh bak cendawan kerana keperluan dan permintaan pengguna dan industri. Aplikasi sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter dan Facebook adalah di antara aplikasi yang sangat terkenal dan agak penting untuk urusan seharian pengguna, sama ada keperluan persendirian, kerja, perniagaan atau hiburan. Negara Malaysia yang terdiri dari berbagai kaum tidak terkecuali dalam pembangunan digital yang pesat ini. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dikaji dan diambil kira untuk kebaikan masyarakat di masa hadapan, seperti isu perkauman, politik, masyarakat luar bandar dan pendidikan yang sememangnya penting untuk dibicarakan untuk mencapai sebuah keharmonian dan keadilan kepada pengguna masa kini. Perkauman adalah kepercayaan bahawa kemampuan dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan manusia adalah berdasarkan kaum dan sesetengah kumpulan kaum itu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Sesetengah pengguna akan berkongsi mesej positif, namun sesetengah pula suka berkongsi mesej berbau negatif atau perkauman tidak kira bangsa dan peringkat umur, seolah-olah sengaja untuk menjadi batu api. Seterusnya, ada pihak mengambil peluang memecah belahkan perpaduan antara kaum dengan menyebarkan berita palsu yang akhirnya mewujudkan prejudis dalam kalangan rakyat. Selain itu, terdapat juga suara ahli politik di negara ini yang menyebabkan timbulnya perbalahan dalam kalangan rakyat. Kemudian, bilangan masyarakat pelbagai bangsa yang begitu taksub dengan politik juga adalah sangat ramai. Apabila mereka berbeza pendapat dan fahaman, perbalahan sering terjadi di sosial media. Akhir sekali, kehadiran pendaftaran akaun palsu atau anonymous di aplikasi sosial. Mereka ini mewujudkan banyak perbalahan apabila menjadi batu api dengan mengeluarkan kata-kata negatif atau sengaja memecah belahkan kaum di Malaysia. Kebaikan teknologi dalam integrasi sosial di Malaysia. Di dalam artikel kemasukan teknologi dan sosial, pengarang memetik teknologi canggih akan memberi kesan kepada pekerja untuk meningkatkan produktiviti dan disiplinnya untuk mencapai matlamat yang mereka inginkan. Teknologi membawa kepada kebaikan ekonomi, contohnya wujud pasaran bebas dan tiada pendominasian oleh mana-mana pihak. Dengan peluang ini, ia sedikit sebanyak dapat memberi peluang kepada setiap bangsa dan kaum di Malaysia yang belajar di luar negara maupun dalam negara untuk mendominasi peluang pekerjaan di negara luar ataupun dalam negara. Selain itu, dengan kedatangan teknologi komunikasi ini, masyarakat kini lebih mudah untuk mengakses maklumat terkini yang diperlukan seperti untuk kegunaan seharian atau pendidikan. Para pelajar pula semakin celik IT apabila bijak menggunakan platform sedia ada seperti YouTube, media sosial dan program yang diberikan oleh institusi. Ia menyenangkan mereka untuk lebih memahami topik pembelajaran mereka apabila mereka senang untuk berkongsi maklumat, masalah dan mencari penyelesaian tugasan harian mereka. Seterusnya, solusi kerajaan mengawal masalah integrasi sosial di Malaysia. Senator P. Waitamurty menjelaskan cadangan penumbuhan Suruhanjaya Harmoni dan Pendamaian, kerajaan kini sedang mengumpul data dan model daripada beberapa negara yang mempunyai akta keharmonian termasuk Australia. Melalui Jabatan Penumbuhan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JAPNIN yang berfungsi sebagai dasar yang dirangka kerajaan yang menjurus kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat. Selain itu, kerajaan telah mewujudkan sebuah perlembagaan persekutuan yang menjelaskan 5 perkara asas yang telah dipersetujui dalam pembentukan pelantar integrasi. Akhir sekali, kerajaan juga telah membentuk sebuah dasar perpaduan negara yang bertujuan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan negara dalam kalangan rakyat melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Usaha penambahbaikan untuk menangani masalah integrasi sosial di Malaysia. Kita mulakan dengan peranan masyarakat. Masyarakat seharusnya bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan berita palsu. Seterusnya, ketua kampung setiap daerah boleh membuat program yang melibatkan seluruh penduduk dengan membuat aktiviti seperti gotong royong, aktiviti menanam pokok,
acara sukaneka dan juga pertandingan menghias. Selain itu, industri seni dan kebudayaan boleh juga meraihkan kepelbagaian dalam persembahan kerana ia boleh menjadi tarikan pelancong. Seterusnya, masyarakat kerana mereka juga dapat mempelajari kebudayaan kaum lain. Akhir sekali, bermula dari rumah, ibu bapa seharusnya memupuk semangat kemasyarakatan kepada anak-anak mereka. Kemudian, peranan badan bukan kerajaan NGO. NGO boleh mewujudkan program yang melibatkan penglibatan belia seperti e-sport dan program kesukarelawanan. Seterusnya, NGO juga boleh membantu kerajaan membentuk ideologi di kalangan sukarelawan yang bercanggah dengan objektif perpaduan kaum. Akhir sekali, peranan pemilik syarikat swasta tidak mendiskriminasi kaum dalam industri pekerjaan dan juga bersikap adil dalam pemberian gaji dan faedah syarikat kepada pekerja tidak kira kaum dan bangsa. Kesimpulannya, berdasarkan undang-undang sedia ada yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial, ianya adalah mencukupi. Tiada keperluan untuk mengubah akta khas yang melibatkan penyalahgunaan media sosial kerana takkan ada satu undang-undang khusus pun yang akan sesuai dengan semua keadaan, kecuali masyarakat sendiri yang perlu buat perubahan dan berfikir sebelum menyalahgunakan teknologi. Ataupun akta sedia ada mungkin perlu dibuat penambahbaikan dan diperhalusi agar pengguna media sosial boleh dikenakan tindakan undang-undang yang lebih berkesan.